Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam 7 hari bulan Julai baru ini, kita di England meraihkan kemenangan pasukan bola England melawan Denmark. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia meraihkan kemenangan UMNO menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun yang dipanggil Kerajaan Pintu Belakang Muhyiddin Yassin. Yang anehnya, yang berusaha menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional ialah UMNO. Dan UMNO ialah sebahagian dari Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi, itu ialah tindakan UMNO menjatuhkan kerajaan mereka sendiri. Sama macam pada bulan Februari tahun lepas, di mana PKR ataupun Anwar Ibrahim berusaha menjatuhkan kerajaan mereka sendiri. Jadi yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ialah Pakatan Harapan. Dan yang cuba menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional ialah Perikatan Nasional. Itu yang berlaku 2 hari baru ini. Tapi yang ramai tidak faham, sebab apa mereka semua nak cuba jatuhkan kerajaan sendiri. Kes Pakatan senang. Kes Pakatan oleh kerana Anwar Ibrahim nak rampas kuasa dari Mahathir. Jadi apabila Anwar cuba rampas kuasa dari Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir letak jawatan supaya kerajaan jatuh. Apabila kerajaan jatuh, maka gagallah rancangan Anwar untuk ambil alih. Itu saja. Mahathir sabotaj kerajaan sendiri supaya Anwar tidak boleh rampas kuasa. That's all. Simple. Kes perikatan pula, mereka beri macam-macam alasan. Beberapa alasan ni bunyi sedap. Sounds very good. Tapi yang sebenarnya alasan saja. Cuma excuse ataupun justifikasi untuk nak memberi tindakan mereka ni satu imej murni, a noble cause konon. Yang pertama, mereka kata kerajaan perikatan ni kerajaan pintu belakang. Itu tuduhan dari Pakatan. UMNO tak boleh tuduh kata kerajaan perikatan ni kerajaan pintu belakang. Sebab UMNO sebahagian dari kerajaan tersebut. Kalau sekiranya ini kerajaan haram atau kerajaan tidak sah, sebab apa UMNO masih dalam kerajaan? So that excuse is opposition excuse. Alasan dari pembangkang ataupun Pakatan. Tapi yang sebenarnya tidak ada konsep kerajaan pintu belakang di dalam falsafah politik. Political philosophy, tidak ada konsep kerajaan pintu belakang. Dia kerajaan ni either kerajaan sah atau kerajaan tak sah. Kalau macam di Thailand misalan, tahun 2014, apabila berlaku penggolakan politik di antara Yingluck dengan musuh beliau, maka oleh kerana golakan politik, mereka tunjuk perasaan di jalan raya, dan saya ada di Thailand tahun 2014. Saya pun menyertai demonstrasi tersebut. Saya pergilah, tapi saya bukan anti Yingluck. Saya yang sebenar pro. Saya sokong dia. Tapi saya pergi tengok, saya duduk di dalam kumpulan anti Yingluck yang telah berdemonstrasi untuk cuba menjatuhkan kerajaan. Akhirnya kerajaan jatuh. Dan apabila kerajaan jatuh, tentera rampas kuasa. Dan Perdana Menteri ialah
satu Perdana Menteri, General tentera di mana beliau tidak dipilih melalui pilihan raya. The Thai Prime Minister was not voted in during the election. Pada tahun 2014 lah, 5 tahun kemudian 2019 baru mereka adakan pilihan raya. Tapi army coup ataupun tentera rampas kuasa untuk nak settle pergolakan politik, dan Perdana Menteri itu dilantik bukan melalui pilihan raya, bukan kerana beliau menang kerusi parlimen di dalam pilihan raya. Itu boleh dianggap kerajaan tidak sah atau kerajaan pintu belakang. Sebab itu satu coup, satu rampasan kuasa. Tapi kes Muhyiddin ni tidak ada rampas kuasa. It is a normal perjalanan parliamentary demokrasi, iaitu in a parliamentary demokrasi, sekiranya Perdana Menteri letak jawatan, maka Perdana Menteri baru akan dilantik untuk ambil alih. Itu saja. Dan Agong telah melantik Muhyiddin Yassin berdasar kepada Muhyiddin memperolehi majoriti. Perfectly legal. No such thing as kerajaan pintu belakang, kerajaan tembok atap and all that nonsense. Itu semua karut. Itu semua istilah-istilah that is direka, was created untuk nak menipu rakyat, to confuse the people. Rakyat pun percayalah, oh betul lah mereka kata Muhyiddin ni Perdana Menteri tak sah, pintu belakang, and so on and so forth. That's nonsense. Bacalah buku atau pergilah kursus political philosophy dan tengoklah apa yang sebenarnya konsep parliamentary demokrasi. Jangan dengar all this putar belit dari pembangkang. That's one thing. Now, tentang alasan-alasan yang lain. Kerajaan Malaysia gagal, kerajaan gagal, failed state, dan macam-macam tuduhan tentang kelemahan, kekurangan, kesilapan kerajaan. Mereka menggunakan ukuran mana? Mereka kata, misalnya, the latest one is kata, oh, kes bunuh diri tinggi. Yang sebenarnya, kes bunuh diri di Singapura pun tinggi. Kes bunuh diri di Singapura meningkat. Increase tinggi oleh kerana macam-macam psychological problem, bukan saja tentang ekonomi atau finances, tapi oleh kerana mereka terpaksa berkurung di rumah, tak boleh keluar. Di England pun banyak kes bunuh diri. Kes bunuh diri England ni setiap winter, setiap musim sejuk, apabila the days are shorter, maknanya matahari itu pendek. Bukan macam di summer ni, matahari ni pukul 4 pagi dah cerah, pukul 10 malam masih cerah. Tapi di winter ni kita kena tunggu sampai kadang-kadang pukul 8, pukul 9, dan pukul 3 dah gelap balik. Jadi sejuk, gelap, matahari tak ada. Jadi orang depressed, orang bunuh diri. Jadi winter di England ni memang kes bunuh diri tinggi. Tak kena mengena dengan COVID, tak kena mengena dengan ekonomi. Dia sebab matahari tak ada, orang tak tahan. Duduk dalam rumah, dalam gelap. That's all. So, nak kata kerajaan gagal kerana bunuh diri, maybe adalah beberapa peratus kes bunuh diri oleh kerana finances, dan tak ada COVID pun, tak ada ekonomi meleset pun, banyak kes bunuh diri. So it's not right to say kerajaan gagal, orang bunuh diri oleh kerana kerajaan gagal. Dan juga kes COVID di merata tempat di lain tu meningkat. The COVID problem increasing. Kita tengok jiran kita, neighbor kita di Indonesia is getting very serious. COVID di Indonesia tu sudah teruk, dah out of control. Malaysia ni kalau kita tak jaga akan out of control. Tapi itu bukan salah kerajaan, itu salah rakyat yang kilang-kilang ni tidak dibenar beroperasi. Dan mereka masih beroperasi secara senyap. Mereka
tutup pintu, kunci pintu dan beroperasi tanpa diketahui oleh kerajaan. Jadi kalau pergi tengok rate kilang tu, berterabur mereka lari, beratus orang lari dari pintu belakang. So they are all inside. Kilang-kilang ni tutup, tapi di luar nampak tutup, di dalam tak tutup, di dalam masih beroperasi. Inilah punca COVID. In fact, the majority of COVID punya case is at the working place, tempat kerja. Bukan macam di England ni, banyak kes COVID ni sebab bola. Mereka pergi sampai 60,000 duduk masuk dalam stadium. Lepas tu esok lusa kes COVID tinggi. Masa yang Scotland lawan bola baru ni, orang Scottish turun 2,000 kena COVID. Dalam berapa hari 2,000 penyokong Scotland kena COVID sebab mereka pergi adakan parti dekat Leicester Square masa Scotland main bola baru ni. So, dia ada sebab. Tapi sebabnya bukanlah kata Boris Johnson perlu letak jawatan kerana 2,000 orang Scotland kena COVID. Yang orang Scotland ni pergi turun beramai-ramai duduk berkemah dekat Leicester Square, London tu dan berparti, minum sampai subuh, berparti di situ. Siapa suruh? Bukan COVID, bukan Boris Johnson yang suruh. Sampai polis nak cuba lerai dia orang, polis nak cuba break up the crowd, dia orang lawan dengan polis tu, bertumbuk dengan polis. Jadi macam mana kita nak control? So not everything is government's fault. So the issue ni, alasan-alasan yang diberi ni yang sebenar banyak bohong. All these excuses tentang sebab apa kita perlu jatuhkan kerajaan, sebab apa kita perlu jatuhkan Muhyiddin oleh kerana ini dan ini is all nonsense. Yang sebenarnya, kita dah cerita tentang sebab apa Pakatan marah. Pakatan marah dengan Muhyiddin sebab Pakatan hilang kuasa. That's all. Hanya 22 bulan memerintah, lepas tu apabila Anwar nak cuba gulingkan Mahathir, kerajaan jatuh dan mereka salahkan Muhyiddin. Apabila Anwar ni ada konspirasi nak menjatuhkan Mahathir, sebab apa pula Muhyiddin yang disalahkan? Agong lantik Muhyiddin kerana kerajaan jatuh dan Muhyiddin mempunyai majority. It's not Muhyiddin's fault that he happens to have majority. UMNO pula. Apa sebab UMNO? Alasan UMNO nak jatuhkan Muhyiddin, dia kes dia senang. Selepas kerajaan dibentuk 1 hari bulan Mac tahun lepas, Zaid pergi jumpa Muhyiddin. Zaid Hamidi jumpa Muhyiddin dan bagi tahu Muhyiddin, minta Muhyiddin tolong campur tangan, interfere di dalam mahkamah. Zaid nak mahkamah tu ataupun Attorney General, Peguam Negara, tarik balik kes-kes jenayah terhadap orang UMNO, termasuk juga Najib, Rosmah dan Zaid sendiri dan beberapa orang lagi. So, syarat UMNO menyokong Muhyiddin ataupun syarat UMNO membantu Muhyiddin membentuk kerajaan perikatan ialah Muhyiddin akan tolong selesaikan semua kes-kes mahkamah. Iaitu suruh mahkamah tolak semua kes tu ataupun Peguam Negara campur tangan atas arahan Perdana Menteri dan semua kes-kes tu selesai. Kautim semua kes-kes. Yang kes di mana keputusan telah dibuat, misalnya kes Najib tu, biarlah Najib appeal, buat rayuan dan mahkamah memberi kemenangan kepada Najib. Maknanya Najib appeal, the sentence is overturned. So bebaslah semua orang, baik Najib, baik Rosmah, baik Zaid Hamidi dan semua orang lagi, ramai lagi. Tapi Muhyiddin enggan. Muhyiddin tidak mau campur tangan di dalam urusan mahkamah. Muhyiddin tidak mau telefon Peguam Negara, arah Peguam Negara,
tarik balik semua kes macam masa Pakatan dulu. Pakatan dulu, masa mereka memerintah, mereka lantik Tommy Thomas sebagai peguam negara. Dan Tommy Thomas cancel semua kes-kes. Kes Guan Eng di rumah dia dan banyak lagi kes yang Tamil Tigers tu. Ada berapa belas kes melibatkan orang Pakatan. Tommy Thomas cancel semua kes tu. Tarik balik semua kes tu. Drop all the charges. Tommy Thomas buat macam tu. Jadi banyak kes-kes tu was buried. Dikuburkan. Apabila Pakatan memerintah dan Tommy Thomas peguam negara. Jadi, UMNO nak suruh Muhyiddin buat yang sama. Suruh peguam negara cancel semua kes, bury all the case, kuburkan semua kes. Dan mana kes yang dah putus oleh mahkamah, beri kemenangan semasa rayuan, then all the UMNO people will be free. No more criminal case. Muhyiddin tak mahu. Dan saya ada cakap dengan orang Muhyiddin lah. Sebab apa? Benda ni senang je. Pakatan buat dulu kan. Bila Pakatan memerintah, mereka lantik peguam negara baru, semua kes-kes melibatkan orang Pakatan, beberapa belas kes, dia cancel saja. They kill all the case, bury all the case. Sebab apa Muhyiddin tak boleh buat yang sama? Kalau Pakatan boleh buat, takkanlah Perikatan tak boleh buat. Semua kes-kes yang melibatkan kawan kepada kerajaan, penyokong-penyokong kita, pemimpin-pemimpin yang boleh katakan di dalam parti kerajaan, cancel all the case. Tak kisahlah yang Najib punya case, Rosmal punya case, Zaid's case dan banyak lagi. Saya tak mau sebutlah semua nama. Cancel all the case. And everything will be okay. Muhyiddin tak mau. Muhyiddin kata itu salah guna kuasa. Dan orang dia beritahu kata dah susah dah kita pujuk Muhyiddin. Banyak kali kita pujuk Muhyiddin. Kalau nak selesai kemeluk politik ni, this political crisis ni, senang aja. Tarik balik semua kes-kes melibatkan pemimpin UMNO and that's the end of the political problem. Aman damai di dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin kata, no, that salah guna kuasa. And sekira dia buat, benda ni akan diketahui. Akhirnya, cerita dia akan keluar. Dan Muhyiddin akan dikutuk. Muhyiddin akan dituduh salah guna kuasa lah, penjenayah lah, ini dan itu. So, Muhyiddin kata, serah kepada mahkamah. Kalau mereka betul tidak bersalah, kalau betul lah mereka ni victim, ataupun mangsa politik, maka mahkamah akan memutuskan yang mereka tidak bersalah. Tapi kalau dah mahkamah memutuskan mereka bersalah, kita nak buat macam mana? We cannot order the judge or order the court or order the attorney general to cancel the case semata-mata kerana kita nak tolong kawan kita supaya kawan kita ni remain kawan, tidak bertukar menjadi lawan. So, for political reason, kita campur tangan dalam mahkamah dan kemudian benda tu akan backfire. So, oleh kerana Muhyiddin ni wants to be independent, tidak mau campur tangan dalam urusan mahkamah, maka diorang nak jatuhkan Muhyiddin. They want to bring down Muhyiddin. Diorang nak gulingkan Muhyiddin semata-mata kerana Muhyiddin tidak mahu membantu selesaikan kes-kes mahkamah yang melibatkan orang UMNO. And that is the real story. Yang lain-lain ni semua, kerajaan gagal ke whatever, itu semua dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.